Isu di Selangor tentang pelantikan Setiausaha Kerajaan atau SUK timbul kerana kekeliruan tentang undang-undang. Mungkin bagi rakyat biasa, susah mereka nak memahami apa dia isu yang timbul di Selangor. Isu pelantikan Setiausaha Kerajaan Selangor. Yang sebenarnya, Selangor tidak mempunyai Public Service Commission atau PSC. Jadi pelantikan jawatan-jawatan tinggi di Selangor, kecuali pelantikan politik seperti Menteri Besar dan sebagainya, pelantikan ini dibuat oleh Kerajaan Pusat, iaitu Ketua Setiausaha Negara atau KSN yang melantiknya. Tetapi ada juga peruntukan di bawah artikel 38 di bawah Perlembagaan Malaysia, di mana Conference of Rulers atau mesyuarat raja-raja berhak melulus atau meminda apa-apa undang-undang yang melibatkan kuasa raja. Jadi bagi pelantikan Setiausaha Kerajaan, isu dia ialah adakah ini kuasa raja atau tidak? Dan adakah raja ataupun di Selangor Sultan berkuasa untuk melantik atau menolak pelantikan Setiausaha Kerajaan? Pada tahun 93, semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad lagi, satu pindaan telah dibuat. Dan pindaan itu melibatkan kuasa raja-raja, di mana kuasa raja-raja telah diturunkan atau dikurangkan. Tapi sebelum sesuatu pindaan boleh dibuat, terlebih dahulu pindaan itu kena dibawa kepada mesyuarat raja-raja, Rulers Conference. Dan pindaan tersebut tidak dibawa kepada Rulers Conference. Bermaknanya pindaan tahun 93 belum dilulus. Itu bermakna raja masih berkuasa untuk menentukan isu-isu yang melibatkan kuasa raja. Jadi di sini yang sebenar telah timbul kekeliruan tentang siapa yang sebenar berkuasa untuk melantik Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Kerajaan Pusat kata kuasanya ialah Kerajaan Pusat. Jadi Ketua Setiausaha Negara KSN ialah yang akan melantik jawatan-jawatan tinggi di Selangor. Selangor tidak mempunyai jawatan kuasa. Public Service Commission di mana Selangor sendiri melantik pegawai-pegawai jawatan tinggi. Jadi kalau demikian, siapa yang sebenar berkuasa? Dan sekira Sultan tidak menerima atau tidak melulus pelantikan tersebut, adakah Sultan berhak? Sekiranya berpandu kepada pindaan 93, tahun 1993, maka Sultan tidak berkuasa. Tapi oleh kerana pindaan tersebut tidak diterima atau dilulus oleh mesyuarat raja-raja ataupun Rulers Conference, maka pindaan itu tidak sah. Jadi, Sultan Selangor masih berkuasa menerima dan menolak. Dan kerajaan pusat hanya boleh mencadang, tapi kerajaan Selangor akan menentukan adakah mereka terima atau menolak. Tapi sebelum Sultan boleh menerima atau menolak sesuatu pelantikan, terlebih dahulu, dulu Yang Maha Mulia Sultan perlu mendapat nasihat dari kerajaan negeri, iaitu Exco. Jadi Exco Negeri Selangor yang akan menasihati Sultan, adakah boleh menerima atau menolak pelantikan tersebut. Dan apabila sekiranya Exco melulus, maka barulah Sultan boleh terima dan melulus pelantikan tersebut. Jadi inilah satu kekeliruan yang ramai peguam-peguam, ahli-ahli politik dan seterusnya telah memberi komen. Dan ada yang komen dari segi undang-undang, ada yang komen dari segi moral. Bagaimana sesuatu Setiausaha Kerajaan Negeri boleh memegang jawatan sekiranya
beliau dan kerajaan negeri, terutama Menteri Besar, tidak boleh setuju. Susah satu negeri hendak berjalan dengan licin. Pentadbiran akan terkandas sekiranya kerajaan negeri dan setiausaha bagi kerajaan tersebut tidak boleh mencapai persetujuan. Jadi sudah mesti kalau kita ambil kira jawatan-jawatan tinggi sebagai seperti Menteri Besar, setiausaha negeri dan juga lain-lain jawatan yang dianggap juga jawatan penting seperti State Financial Officer ataupun pegawai kewangan negeri. Perlulah pegawai-pegawai tinggi ini bersefahaman dan sekiranya sebelum bermula kerja pun sudah bercanggah, berselisih faham. Sudah mesti kerajaan negeri Selangor tidak akan berjalan dengan licin. Itu dari segi moral. Tapi ada yang orang mengatakannya moral tidak penting. Yang penting ialah dari segi sah atau tak sah dari segi undang-undang. Tapi kalau kita berpandu kepada undang-undang pun, masih ragu-ragu, masih keliru tentang apa yang sebenar undang-undang dan kuasa siapa sebenar pelantikan setiausaha kerajaan negeri Selangor.